Okey, fizioterapi ni merupakan satu bidang kesihatan. Okey, ia memfokuskan pada memperbaiki dan meningkatkan keupayaan ketani untuk bergerak lah. Okey, terutamanya masalah yang berkaitan dengan kecederaan kah, ataupun masalah-masalah ataupun penyakit yang menjejaskan pergerakan ketani, dan menyebabkan ketani untuk lebih susah untuk bergerak dalam kehidupan seharian. Selalunya kami dari bahagian fisioterapi selalunya mengajarkan orang ramai mereka exercise yang direka cipta khusus untuk setiap individu lah. So sekiranya seseorang itu cedera, ia punya exercise itu lain-lain untuk satu-satu kecederaan itulah. Ini sama macam kalau tadi yang sihat lain, tapi kalau yang mengalami kecederaan khususnya mengalami kecederaan. Dan seterusnya kami juga membagikan pendidikan lah. Pendidikan ini amat penting bagi orang ramai untuk mengetahui apa masalah mereka tu. Kesannya kalau mereka memahami apa kondisi mereka tu, lebih senang untuk ketani merawat mereka. Soalnya kalau kiranya ketani bagi satu exercise satu, ia bolehnya ketani lebih fokus. Diorang tahu kenapa ketani buat exercise satu lah, in particular. And lagi satu, kami selalunya memberikan nasihat lah. Nasihat ni paling penting lah untuk dalam rawatan, untuk merawat sesuatu kecederaan lah. Okey. Terusnya baiklah, saya ajukan lagi soalan. Baiklah, adalah dipahamkan sambutan Hari Fisioterapi Sedunia diraihkan pada bulan September setiap tahun. Tidak lagi lama ini kita berobrol beberapa hari lagi. Jadi apakah objektif sambutan ini, Mahira? Okey. Setiap tahun, sejak tahun 1951 Hari Fisioterapi Sedunia diadakan setiap 8 September. Okey. So ni bersamaan dengan hari penubuhan World Confederation of Physical Therapy pada tahun 1951. So objektifnya kenapa Hari Fisioterapi Sedunia ini diadakan adalah bagi meningkatkan kesedaran pada orang ramai akan sumbangan yang diberikan oleh profesion ini dalam khususnya dalam membantu orang ramai untuk menjaga dan mempertingkatkan pergerakan mereka lah dalam sehari-hari. Kita beralih pula dengan Nur Azimah ya. Tadi diam saja. Tadi soal ke dia. Jadi Aja, kita ingin tahu setiap sambutan pastinya ada disediakan sudah tema ya. Jadi boleh menerangkan apakah tema pada tahun ini? Tema pada tahun ini sejak saya mulakan dululah. Sejak tahun 2008, our tagline, tema utama adalah Movement for Health, iaitu bergerak untuk kesihatan. Untuk tahun ini ia terus menerus digunakan, tetapi khususnya pada tahun ini adalah untuk warga emas, iaitu adding life to years. Dalam bahasa Melayunya, menambah kesejahteraan hidup pada usia. So makna tema adding life to years ni adalah mengekalkan kualiti kehidupan selaras dengan peningkatan umur seseorang. So tema tersebut diperolehi daripada World Health Organization, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang menyatakan bahawa fisioterapi mempunyai kesan dan impak yang besar dari segi kos efektifnya, apabila berkaitan dengan kesihatan warga emas. Fisioterapi dapat membantu secara amnya 3 perkara lah. Yang pertama, membantu warga emas untuk menjadi lebih berdikari dan memperbaiki kualiti kehidupan mereka. Membantu dalam menangani masalah penyakit yang tidak berjangkit, seperti non-communicable disease seperti tekanan darah, diabetes, masalah jantung, kanser. So ini yang boleh menjejaskan kebebasan warga emas untuk bergerak. Yang ketiga, membantu dan memberi program exercise yang khusus seperti yang Mahira tadi. So program ini sesuai dan khusus untuk setiap individu. So selalunya kami dah membagi
program yang untuk seluruhan. Because seseorang punya kira ability-nya, kemampuan seorang lain. Okay. So that's why mesti kami individualize lah exercise program itu. So untuk exercise program untuk warga emas supaya mereka mendapat mengekalkan dan menambah keupayaan mereka. Okay. So message ini penting, sangat penting dalam mengalahkan orang ramai umumnya, dan kepada warga emas khususnya untuk lebih aktif melakukan aktiviti bagi meningkatkan kesihatan mereka. Okay? So aktiviti ini haruslah dilakukan secara hari-harian. Hari-hari lah. Untuk menjadi lebih efektif dan impaknya yang berkekalan. Because kalau sekiranya sekali macam saja selang-seli, alat 2 hari, alat 3 hari, itu boleh lah. Boleh juga. Tapi sebaiknya sehari-harian, setiap hari. Baiklah Hajah Nur Azimah ataupun Azimah, apakah jenis pengurusan yang terbaik bagi menangani risiko jatuh dan bagaimanakah caranya untuk mengenal pasti risiko jatuh di kalangan warga emas khususnya? Silakan Azimah. So seperti pepatah, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Betul. Prevention is better than cure. Okay. So cara yang terbaik untuk menguruskan jatuh ini adalah melalui pencegahan. So terdapat beberapa perkara yang boleh dikenal pasti jika sudah mempunyai risiko jatuh. Okay. Dan dengan mengetahui risiko ini boleh boleh mereka terus aktif dan mengekalkan gaya hidup yang kira bebas dan tidak bergantung kepada orang lain lah. Okay, independent lah, berdikari. Okay, di antaranya adalah masalah pergerakan, berjalan, ada masalah kelemahan arah anggota badan, arah sakit sendi-sendi, kepala sakit tuhut dan sebagainya. Tu Alina, logat lah, lutut, kepala tuhut, so atau ada setengah yang menggunakan tongkat. Okay, so kurang upayaan fizikal ini akan kira membuat risiko lah untuk jatuh. Okay. Selain itu sejarah jatuh. Sejarah jatuh, false history. So apa maksud Zimah tentang sejarah jatuh ini? Okay, setengah macam Zimah kan, setengah pesakit yang datang ada bukannya pertama kali jatuh, ada balik jatuh. So kerap jatuh agaknya. Selalunya kata dia. So itu yang penting lah untuk mengetahui berapa kerap jatuhnya, dan jika mereka mempunyai rasa takut atau fobia bila berjatuh itu, yang mungkin menjejaskan risiko jatuhnya lagi. Okay. Selain itu masalah kognitif, iaitu pahaman, masalah kira pemikiran lah. Okay. Mungkin boleh terganggu. So walaupun seseorang itu secara fizikal dapat berjalan tetapi kalau pemikiran, pemahamannya terganggu, boleh mengakibatkan jatuh. Okay. Selain itu macam seperti mereka yang bertinggal kesorangan. Okay? So kalau yang warga emas yang bertinggal seorang, mungkin tidak ada keluarga atau penjaga yang dapat membantu, menolong secara hari-harian lah bila berjalan So itu ada juga risiko jatuhnya, mudah jatuh lah, mudah rabah dan juga sebagainya. Gugur juga. So selain itu penglihatan, masalah penglihatan, masalah pening-pening, ada juga macam pesakit Zimah beritahu kesan sampingan bila memakan ubat, mungkin merasa pening ke, ayung tu yang mungkin belum stabil kali ubat itu sama dengan badan, so, mungkin ada risiko untuk jatuh. Jadi mereka ni perlu bantuan seseorang lah. Jangan dibiarkannya katanya. Mesti ada yang mematai, menangani, mantau. So kami dari bahagian fizioterapi Ripas, Hospital Ripas ada menyediakan perkhidmatan yang kira fokus pada menangani jatuh ni lah. Okay. So kami melakukan pemeriksaan dari segi pergerakan, keseimbangan badan, kekuatan.
Okey. Dan selain daripada itu kami juga memberi rawatan seperti Nya Mahira, exercise yang khusus, senaman yang khusus, yang khusus yang khas untuk mereka yang ada masalah jatuh ni. Okey, dan sama juga nasihat lah. Okey, bukan saja kepada pesakit tetapi ke keluarga mereka. Yang menjaga. So itu yang penting lah. Sebaiknya bukan saja pesakit tetapi keluarga semua kira involve lah, get involved. Second party, first party, second party pun mesti tahu juga. Artinya pemendulian itu penting daripada keluarga ya. Dan kadang-kadang juga bukan dia tanya ni Haji Sarina. Ya, saya. Bukan saja umur yang memainkan peranan ni, mudah jatuhan ni, tani selalunya tani khususkan kepada warga emas, kan? Itu yang tumpuan ketani sebenarnya sebetulnya. Tetapi kadangnya Mahira, bukan usia yang ketani pandang. Ada je orang muda walaupun umurnya masih muda, tetapi disebabkan kadang-kadang berat badan, obese, heavy weight dah pula. Kadang-kadang ada je macam tu. Macam mana pandangan Azimah sendiri? Untuk masyarakat tu jatuh ni bukan dari segi umur, bukan. Dia mesti dilihat segi fizikal, segi fizikal, segi kognitif pemikiran juga, arah badan lah. Kalau ada mempunyai kecederaan sebelum ini lah. So semua ini faktor-faktor yang boleh menyebabkan risiko jatuh itulah. So secara umum jika ada pesakit yang datang yang ini semestinya warga emas, kadang ada yang muda, sama juga kami akan kira assess patient itu jumpa dalam menjadi so apa yang Zimah beritahu tadi, cek dia kekuatan, semamadan, itu semua akan dibuat. Mesti dikenal pasti dari awal. Kenal pasti punca, di mana puncanya jatuh. Jadi mungkin Mahira diam saja, tani denda ke dia soal ya. Macam mana sejauh ni sambutannya ni ketani dipahamkan diadakan setiap tahun ni kan? Setiap bulan September. 8 hari bulan September. 8 September ya. Jadi macam mana sejauh ini sambutan orang ramai mengenai dengan fisioterapi ni? Selalunya kami mengadakan, kalau fisioterapi yang adalah Ministry of Health punya lah, Kementerian Kesihatan, kami mengadakan yang kalau sambutan Hari Fisioterapi Sedunia selalunya dilakukan dalam sekali dalam 2 tahun. Binary 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Tapi buat masa ni masih dalam perancangan untuk yang tahunan ni punya sambutan. Oleh kerana ketani kalau ketani kan mau khusus untuk mencegah jatuh atuk, which is ketani punya tema untuk tahunan ni. So masih lagi ketani dalam perancangan lah. Mungkin akan membuat jeraiwara mungkin. Mungkin ada. So, di seluruh dunia ia ada yang ketani with the WCPT, World Confederation of Physical Therapy, diorang ada menyediakan macam toolkits lah, macam mana kami kan yang ketani carry out Hari Fisioterapi Sedunia itulah. Jadi kalau di negara Timur Salam bukan diadakan setiap tahun ya. Tapi kena secara ni dah diadakan setiap tahun, tapi secara kami ada mengadakan, tapi kalau yang besar-besaran itu sebenarnya adalah 2 kali sekali 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Coba dah 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Payah sekali tu. Mengelirukan ya. 2 kali setahun, sekali 2 kali. Saya pun sudah keliru tadi. 2 tahun sekali ya. Tapi macam mana apa yang kata ni pendapatan daripada pihak BIS kita sendirilah sejauh ini negara Brunei Darussalam, mereka yang mengalami perkara macam mana ni? Perkara maksud kita jatuh ada sejarah jatuh macam mana rate-nya, adakah ratingnya tinggi ke apa risiko macam ni? Dalam kalau kita lihat dalam statistik lah menunjukkan jatuh tu nyata ni di kalangan warga emas, kebanyakannya dalam warga emas. Sebabnya mereka yang lebih nyata ni kalau kekuatan badan mungkin menurun, lebih banyak nyata ni kondisi medikal yang lebih banyak, and dorang ni tah yang paling banyak makan ubat lah selalunya. Tapi
Ya kita tadi yang tinggi juga kalau mereka yang non communicable disease itulah yang menghadapi non communicable disease macam diabetes, selalunya orang yang kata ni dia dapat merasa kaki orang tu, so kadang-kadang enam selalu panat boleh rabah meningkatkan risiko jatuh lah untuk mereka. Salah satu daripadanya juga kalau orang yang mendapat stroke lah. So kalau kita orang yang mendapat stroke itu kadang-kadangnya orang muda tapi sudah orang semakin meningkat usia orang, lemah badannya sudah tahan lama, bertambah lama lagi, so boleh menyebabkan jatuh bila orang meningkat usia orang lah. Tapi kalau yang kita ni kalau kan melihat statistik itu memanglah warga emas yang paling yang lebih tinggi. Yang paling ramai lah. And then orang selalunya sudah orang jatuh and then menyebabkan kecederaan baru tak orang ke hospital. Jarang yang kita ni dia gugur rabah 2-3 kali ndak apa-apa, jarang orang akan bawa ke hospital. Sebaik-baiknya kalau nampak sudah risikonya lebih baik dibawa ke hospital lah. Sebabnya atau berjumpa dengan fisioterapis lah. Sebabnya ada kecederaan dah semestinya tapi dikhawatiri kerana tahu di dalam betul. Sebabnya boleh menyebabkan tulang patah lah, semua tu kan, so kita ni mesti retak dan sebagainya. Memang Ali selalu terjadi ni Azimah perkara macam ni yang didapati ia masanya jatuh atunya umurnya di usia muda. Baginya tak ada apa-apa lah, macam terduduk sajanya. Jadi tahan pukul bangkak sedikitnya Haji Sarina, digusoknya saja minyak. Ditampalnya kuyu. Akan datang ia efeknya kadang-kadang sudah umurnya meningkat. Jadi sudah macam mana ni? Ada pernah kan perkara ni memang terjadi ya? Pernah. Yang seperti Mahirah, kebanyakan ada yang kira lambat membawa lah tu. Lambat membawa atau macam berbiar dah simpan siarap apa diurapi minyak sebagainya. Untuk masalahnya bila semakin meningkat umur, kesannya otot-ototnya boleh membahayakan. Otot-ototnya mungkin lemah, keseimbangan badannya boleh kira affected lah. That's why dari awal pun kalau ada risikonya sudah ada khawatir ia akan jatuh, awal dibawa lah. Dan kami dari bahagian fisioterapi selalunya kalau ada pesakit yang dirujuk untuk kira mencegah jatuh lah, kami mencek pergerakannya apa, kekuatannya, so dapat kami menasihati lagi lah secara spesifik lah, kira spesifik khususnya untuk for example kalau pesakit itu mudah jatuh di rumah, environment rumah, boleh kami kira nasihatkan bila ia perlu dengan ni keindah di luar apalah. So dari muda mesti diingatilah. So walaupun masih muda apa, tapi bila jatuh tu risikonya boleh bertambah bila meningkatlah. Baik tadi bawalah kurang-kurangnya orang perlu juga tadi check up bertanya apa sebetulnya. Tadi beritahulah, mungkin ceritakan aku tadinya terjatuh di tangganya, tahan tak jadi. At least orang bis kita dapat menangani masalah dapat buat pemeriksaan. Mungkin ada retak di mana-mana kan, orang dekat tadi kita tahu ya. Jadi mungkin yang terakhir untuk penutupnya mungkin ada mempunyai sebarang mesej untuk disampaikan kepada Azimah dulu. Dari untuk penutup, kira key message kita ni lah adalah untuk terus bergerak. Kerana ianya penting, terus bergerak, you need to keep moving. Don't stop moving. Don't stop moving unless you need to rest. Ia penting untuk mengurangkan risiko kita dari mendapat kesusahan lah dalam bergerak di kemudian hari. So balik semua arah our team adding life to years. So meningkatkan kualiti kehidupan. Dengan ini penting untuk kita bukan saja exercise tapi mempunyai aktiviti fizikal lah. Dan boleh juga berpandukan merujuk ke garis pandu fizikal negara Brunei Darussalam untuk mengetahui frekuensi berapa kerap mesti dilakukan exercise dan mengikut kondisi dan umur kita. So, secara amnya selalunya 150 minit dalam seminggu. So itu basic, kira basicnya lah. So jika ada sebarang pertanyaan
okey, atau mempunyai makluman yang lanjut, sila datang ke klinik berdekatan dan mendapat rujukan kepada fisioterapi. Okey. Ya. Sebenarnya katanya ni ada tetamu, ada pelawat daripada sekolah rendah Telisai yang ingin menyaksikan Ketani beraksi di Rampai Pagi pada pagi ni ya. Selamat datang anak-anak. Assalamualaikum. Ya baiklah, apa tadi kita telefon tiba penghujung wawancara tadi mengenai dengan fall prevention ataupun terjatuh cara pencegahan daripada terjatuh ataupun rabahnya katanya. Jadi apapun tadi ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita ni, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Aimi Mahirah binti Haji Ismail dan juga iaitu Dayang Hajah Nur Azimah binti Datuk Paduka Haji Metusin ya. Kedua-duanya jurupulih anggota dari Raja Isteri Perdana Saleha Hospital ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum keduanya.